أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Terima kasih ucapkan kepada Fadil pengerusi majlis, yang dikasihi, yang dihormati Fadil Tuan Imam Masjid Kampung Lindungan, Tuan Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Tuan Bilal, Noja, Tok Siak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya tak dilupakan juga Fadil guru saya, Syekhuna Fadil Ustaz Said Muhammad Nur Hisham yang ada sekali pada malam ni. Saya sebenarnya bila dia panggil ni petang tadi, saya kata kalau boleh tu Ustaz duduk sebelah. Kalau saya bagi cadangan, saya rasa AJK ambil kursi duduk sebelah. Tapi Ustaz Said kata tak apalah, malam ni ana nak menuntut ilmu pula, dia kata. Tuan-tuan, kita ni tak ada apa-apa sangat. Ustaz-ustaz pun kadang-kadang bila dia memberi, satu ketika dia perlu juga mencari ilmu dan penuhi dadanya dengan ilmu. Inilah maksud ilmu. Lagi dicari, lagi terasa bodohnya. Dia bukanlah lagi dicari, lagi kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kebetulan, alhamdulillah, Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan beberapa orang yang alim, yang faqih. Allah izinkan kita. Mungkin kesempatan ini satu kesempatan yang baik, yang mana dulu kita teringin nak berdamping dengan mereka, mungkin tidak hanya menjadi anak murid di masjid, di kuliah-kuliah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan saya untuk berdamping dengan alim ulama. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak.
Saya nak cerita sikit tuan-tuan, kelebihan alim ulama sikit. Kita ni muda, banyak salah silap, ilmu pun tak banyak, tak tinggi mana. Biasalah, ada ketikanya kita berhadapan dengan orang yang macam-macam. Ada yang, saya cerita dua kelompok lah. Ada yang datang kepada kita dalam keadaan selepas daripada kuliah. Yang datang, ada yang tegur secara direct, kan? Ada yang marah, ada soalan-soalan provok. Kita faham, kita muda. Saya cerita dari hati saya. Jadi kita anggap ini semua satu cabaran, dan ini merupakan satu lumrah apabila seseorang itu berhadapan dengan pelbagai manusia, maka dia perlu menghadapi pelbagai cabaran. Tetapi yang saya seronok dan saya tengok, saya rasa cukup kagum, beberapa peristiwa bila mana kita terpaksa berada di hadapan, yang berada di depan kita adalah para alim ulama. Saya pernah sekali, saya memuji, saya ingin sebut namanya, sebab nama ini bila kita sebut, para alim ulama, kebaikannya kita sebut, tak salah, ya. Contohnya, saya pernah bercakap di hadapan Tuan Guru Datuk Harundin. Contoh, saya bagi contoh. Tuan-tuan, kita nak cakap ketak kaki orang Kedah dah. Kita cakap, kita rasa kita banyak salah. Dan apabila kita habis daripada program, kita ni pakat nak pergi cium tangan Tok Guru, kita kata, salah tolong betulkan. Tetapi Tok Guru Harundin, dia pegang kita, dia peluk, tahniah, bagus. Saya tak tahu dia cakap betul ke dia perli ke. Saya rasa dia tak perli saya. Satu kisah. Nombor dua, bagi dua orang lah contoh. Salah satu peristiwa di Kedah, di sebuah masjid, ketika mana kita menyampaikan ceramah, Tok Bilal bagi tahu sebelum program, Ustaz, di hadapan Ustaz ini ada seorang bekas ahli majlis fatwa negeri. Dah lama dah tua dah. Dia bukan tarik diri sebab dia pencen ke apa, sebab uzur, tua dah. Dan dia tak bagi tahu siapa dia. Tetapi saya tengok muka dia, saya rasa dia. Hibahnya, ketokohannya kita nampak. Dan bila kita bagi tazkirah, kita rasa takut juga serupa tu. Kot-kotlah ada silap. Habis daripada program, tuan-tuan, mereka perkenalkan kita, makan sekali. Di bibirnya tak henti-henti dia kata bagus, bagus. Kata terang, bukan kita kata kita bagus, tapi dia tu bagus, bagus, bagus. Di hadapan orang dia memuji-muji kita. Sebelum kita masuk dalam kereta, saya dah masuk dalam kereta nak balik. Kebetulan ketika itu sedang reverse kereta, Ghostan bahasa Kedah, reverse. Ahli majlis fatwa itu orang yang uzur, dengan dipimpin tangannya dia menuju ke arah kita. Dia sampai di tingkap, dia pegang bau kita, dia kata bagus, kemudian dia kata ada satu sebut silap tadi. Apabila saya sebut perkataan tarbiyah, saya sebut dengan tarbiyah. Lalu dia cakap, Ustaz, tadi itu ada tak kena sikit, bukan tarbiyah, tarbiyah.
Kita ni tuan-tuan, kita rasa rendah diri, kita rasa bukan kata dia tegur kita banyak pun tak ada masalah, tetapi apa yang kita boleh ambil iktibar, inilah yang dinamakan alim ulama. Semakin tinggi dia menuntut ilmu, semakin rendah dia tunduk ke bumi. Cara dia menegur kita jauh daripada hendak memperkecilkan kita. Saya kata, kalaulah boleh Tuan Guru doa untuk kita nak sangat doa daripada alim ulama. Sebab itulah dalam hati kita ini ada perasaan mencintai para alim ulama. Dan kita ingin berpesan kepada diri kita, sama ada yang muda, sama ada yang sudah berusia. Dalam hadis yang masyhur daripada anak Ka'ab bin Malik, dia kata, daripada ayahku, janganlah kita menuntut ilmu hendak berbangga-bangga di hadapan para ulama, kemudian berdebat di kalangan orang jahil, saja nak tunjuk hebat di kalangan orang jahil. Maka barang siapa yang menuntut ilmu kerana niat itu, sesungguhnya ia telah meletakkan dirinya ke dalam neraka. Ini satu peringatan untuk kita. Saya cerita pasal ini sebab saya tengok Tok Guru ada depan. Saya cakap satu pujian, tuan-tuan, bukan senang, bukan senang. Alhamdulillah, pada malam ini kita hendak menceritakan satu manusia yang lebih berkali ganda daripada alim ulama. Satu susuk tubuh, tuan-tuan, alim ulama ada hibah dia, ada aura dia. Tuan-tuan boleh tengok contoh Syekh Ali Sabuni datang, tuan-tuan tengok pun tuan-tuan rasa Allah, Masya Allah. Tetapi tak semua ulama physically dia 100% macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi batinnya hebat, akhlaknya hebat, fizikalnya pun hebat. Orang tengok Nabi pun orang nampak hebah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat, tapi lebih hampir kepada ketinggian. Orang nampak hebah Nabi. Tetapi ulama ni macam-macam. Ada yang cerah, ada yang gelap, ada yang kurus, ada yang gemuk sikit, ada yang tinggi, ada yang pendek. Abdul Fattah, Abdul Ghudah tu dah kecil ya, tengok dah. Halih. Tetapi yang muhaddis, ilmu hadis, alim. Tetapi hari ini kita nak cerita seorang manusia yang jauh lebih hebat daripada segala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tajuk yang kita nak cerita hari ini tentang cinta seorang Rasul. Sama ada kita yang mencintai Rasul, ataupun kita nak bawa cinta kepada Rasul kepada anak kita. Kita nak bawa cinta kepada Rasul kepada isteri kita. Kita nak bawa cinta kepada Rasul daripada suami kita. Ataupun kita nak cerita juga kisah Rasul yang mencintai kita jauh daripada seluruh kasih sayang di atas muka bumi. Tuan-tuan, Allah Maha Rahim, Allah Maha Kaya. Allah sayang dekat kita ni macam-macam. Sehingga Nabi Ibrahim, tuan-tuan, Allah Rahman dan Rahim, Allah pemurah dan sayangnya Allah. Pemurah dan sayang. Pemurah Allah melibatkan seluruh makhluk. Nabi Ibrahim sampai di bumi Madinah. Nabi Ibrahim sampai di Mekah. Nabi Ibrahim dengan kontangnya bumi Mekah yang tidak ada makanan, kering, tuan-tuan. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, semoga Allah beri bawa makanan, bawa semua masuk bumi Mekah ni, masuk macam-macam, dan berilah kepada orang-orang yang beriman. Tetapi Allah perbetulkan doa Nabi Ibrahim. Allah kata, tidak Nabi Ibrahim, rezeki aku, nikmat aku beri kepada seluruh orang, tak kira dia beriman ataupun tidak beriman. Ini rahmannya Allah. Orang yang tak beriman, orang yang tak sujud, bangun sembahyang subuh pun lambat, orang yang tinggal solat, dia boleh jadi kadang-kadang keretanya lagi laju daripada kita, makan lagi sedap daripada kita. Betul tak?
Allah bagi Rahman. Tapi Rahim Allah bagi kita bebas daripada api neraka. Itu Rahim. Iman kepada Allah, itu Rahim Allah. Hari ini kita cerita orang yang paling hampir dengan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu susuk tubuh manusia yang mana wajib bagi kita cinta kepada Nabi lebih daripada kita cinta kepada ibu dan ayah kita. Wajib bagi kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita sayang kepada anak kita. Wajib kita memperakui Nabi sayang kita lebih daripada mak sayang kita. Wajib kita memperakui Nabi sayang kita lebih daripada ayah sayang kita. Wajib kita akui. Wajib kita akui Nabi sayang kita lebih daripada orang rumah kita sayang kita. Orang rumah kita sayang tak kita? Tak. Lambat jawab. Sayang tak isteri kat abang? Sayang. Abang sayang tak dekat isteri? Sayang. Kuat lebih nampak. Bagus. Sayang. Ustaz sayang tak dekat zaujah Ustaz? Isteri Ustaz? Nampak. Senyum lebih. Sebab tu nak boleh satu lagi tak? Kita sayang kepada orang rumah kita. Isteri sayang kepada suaminya. Tetapi sayang kita tidak sama. Mak sayang kepada anak, sayang. Ayah sayang kepada anak, sayang. Ayah mana tak seronok dapat anak? Abang seronok dapat anak, abang kahwin tak tahu tak gitu. Ramai orang muda tu kok silap tanya. Seronok dah dapat anak Ustaz? Seronok dapat anak ni Allah gambarkan dalam Al-Quran. Fitrah ayah seronok dapat anak. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl samiyya. Wahai Nabi Zakaria, kami beri kabar gembira kepada engkau yang mana anak sebelum ini kami tak pernah beri namanya Yahya. Nabi Ibrahim pun seronok dapat anak, doa Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim. Ya Allah, berikanlah kepada aku daripada kalangan orang saleh yang minta anak. Allah bagi Nabi Ismail, fabashsharnahu bighulamin halim. Allah guna kalimah kami beri khabar gembira untuk kamu ayah, seronok dapat anak. Seronok dapat anak, buat kekah, cukur kepala, isytihar. Sehingga ada sahabat Nabi bawa jumpa Nabi, ya Rasulullah. Nabi tanya, apa nama anakmu? Nama anakku Syuraih. Nabi kata, baiklah, kamu hari ini boleh tukar gelar untuk kamu. Panggillah diri kamu, gelarlah diri kamu dengan Abu Syuraih. Seronok dapat anak. Saya ada anak, nama anak saya Aish. Saya boleh hari ini tuan-tuan, jangan panggil saya Ashraf, panggillah saya Abu Aish. Sebab seronok. Seronok. Fitrah. Sayang ayah kepada anak tidak sama sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Seorang ayah, dia kadang-kadang anak buat problem, anak tak dengar cakap, ayah pernah halau anak keluar daripada rumah. Ayah pernah tension dengan anak, keluar kau daripada rumah. Tetapi riwayat hadis Nabi, Nabi tak pernah halau sahabat Nabi keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah Ka'ab bin Malik tentang pemboikotan itu bukan kisah tak sayangnya Nabi, lain maksudnya. Mak sayang anak, tapi Nabi sayang nak membezakan kita daripada orang kafir dan orang mukmin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul yang mana terasa berat baginya menanggung kesusahanmu, dan begitu bersungguh-sungguh, begitu tamak hendak melihat mukminnya umatnya. Lalu dilakukan
dakwah dengan penuh kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan rahmat Allah, Allah turunkan Rasul pembawa rahmat. Allah turunkan kasih sayang Allah, Allah turunkan Nabi pembawa rahmat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ajar Nabi, engkau turun, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah turun rahmat bersama dengan seorang Nabi pembawa rahmat. Nabi dengan rahmat Allah, Nabi menyampaikan dakwah dengan penuh kasih sayang Nabi. Allah kata jangan buat yang tak tentu pasal, takut orang lari. Sampai begitu Nabi diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta Rasul kepada kita, cinta Rasul kepada kita. Dan hari ini tak kiralah maulid. Saya tengok depan tu ada banner, akan ada sambutan Maulidur Rasul, akan ada penceramah datang, betul tak? Betul. Musim dia masuk Rabiul Awal, biasa orang akan sambut Maulidur Rasul. Kita nak cerita Nabi ni sepanjang zaman, sepanjang zaman. Agama Islam yang mana dia akan ceritakan Nabi Muhammad sepanjang zaman. Dia nak cerita susuk tubuh yang mana manusia boleh ikut 100%. Saya tanya Ustaz Syed Nur Syam, saya ni malu bila tengok muka dia, serba salah. Handsome pun dia ada, puji pun tak ada markah sana. Nabi dah gurau Ustaz. Ustaz saya tanya, daripada jauh pun tak apa, bagi syarat pun tak apa. Kalaulah kita, tuan, seorang ustaz, kadang-kadang orang bagi dekat dia tajuk pelbagai tau. Kita pergi, contohlah Jabatan Kerajaan panggil, JKR panggil Ustaz Ashraf bagi tajuk ceramah Sempena Hari Inovasi. Kita ni ustaz, kalau cakap saya inovasi, depan ni ada engineer, memang tak kena gaya lah. Tapi kena ada meh-meh, ada Islamik tak sikit. UPM panggil, ada orang UPM, dia panggil ceramah kadang pertanian menurut Islam. Kita duk ingat dalam pengajian Islam ada usuluddin, ada syariah. Kita ambil syariah. Kadang-kadang orang tanya bab usuluddin, tak apalah. Memang ustaz ni orang tanya semua, kalau bab agama tanya semua. Tapi kadang-kadang dia main tajuk hal lain terus. Tajuk di luar daripada bidang ustaz. Tetapi tuan-tuan, inilah Nabi SAW. Tuan-tuan buka Sunan Sittah, tuan-tuan buka hadis Nabi, tuan-tuan buka peristiwa-peristiwa yang boleh dikaitkan. Ustaz dia boleh ceramah tajuk tu. Betul tak Ustaz Zaid? Tak apa nak anggur. Dia boleh ceramah. Ada kaitan, kita boleh tengok pertanian, kita boleh tengok tentang hadis Rafi' Khudaish, tentang kawinkan pohon tamar. Kita buat inovasi zaman Umar Al-Khattab, bagaimana pentadbiran Umar Al-Khattab. Kita tengok peristiwa Nabi SAW, kita tengok hadis Nabi, kita boleh cakap. Bahkan kenapa Nabi membincangkan perkara-perkara sedemikian, walaupun kalau kita fikir logik, tak sepatutnya Nabi cerita bab tu. Seorang pemimpin nombor 1 negara, tiba-tiba dia bercakap soal yang paling kecil sehingga yang paling besar. Kisah yang orang selalu duk cerita, bukan hadis, bukan cerita kitab mana-mana, cerita pendakwah selalu bawa tuan-tuan, tentang orang Yahudi di Amerika Syarikat yang pernah masuk Islam. Mungkin ada orang pernah dengar cerita tu. Masuk Islam sebab masuk toilet, bukan masuk masjid lah. Kalau masuk masjid lagi lah.
masuk Islam, dia masuk toilet, dia keluar daripada toilet, dia jumpa dengan seorang Pakistani. Dia duduk di sana. Tuan-tuan, orang Pakistan ni tuan-tuan, dia kata orang Pakistan ni mungkin educated sikit. Kawan ni pergi tanya, orang masuk toilet diam, pasal apa yang Pakistan ni masuk toilet bising? Dia bukan bisembang, dia berdehem. Kencing berdehem. Kawan ni pergi tanya dekat Pakistan ni seronok lah orang tanya. Tuan, kalaulah kita duduk kat negara sana, kita belum tentu lagi kita jadi siapa. Kalau kita duduk negara Eropah, dengan berita hak duk tengok tu tak ada berita lain, channel TV tak ada channel lain, duk tengok pun CNN, BBC, rasanya tak ada lain lah, buruklah Islam. Kalau kita duduk sana, kita tak tahu kita macam mana. Sama macam orang selalu duk habaq, kalaulah aku hidup zaman Nabi, aku akan jadi seperti Talhah bin Ubaidillah, aku ingin jadi seperti Abu Bakar, aku ingin jadi seperti Umar Al-Khattab. Belum tentu tatah jadi Abu Jahal. Betul tak? Kita tak tahu kita macam mana. Orang ni duduk di sana, dia tak tahu gambaran Islam, dia tidak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai bukan kata duduk kat Eropah, tuan-tuan, di Malaysia pun banyak yang tak tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pernah, belum tentu asing duduk pejabat, asing Chong duduk kat kedai runcit 55 tahun merdeka, ulang alik Pak Haji duk pergi beli rokok tak apa lagi, beli rokok daun, beli rokok Jawa, tembakau Jawa, tiap-tiap hari beli. Sekalipun dia cakap, sekalipun haji tu tak pernah cerita kepada saya Nabi Muhammad, saya rasa tak heran kalau Malaysia. Tidak, tak heran orang di Malaysia sendiri tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kita pun sendiri tak berapa nak kenal Nabi Muhammad. Kita ceramah tuan-tuan di pejabat tajuk tentang motivasi, sementara staf-staf masuk tu dia pun nak rehat, malas buat kerja, bukan malas, maaf bercakap, dia rasa nak rehat. Masuk dalam dewan ada 5-6 orang bukan Islam. Yang jemput ni, kita ni ustaz, dia tahu sempena Maulidur Rasul, tapi dia saja masuk, tak ada siapa larang. Yang syoknya, orang Islam menghantar note, ustaz, cakap sikit-sikit cukup sebab ada orang bukan Islam. Tuan-tuan, kita ustaz, kita cakap Nabi Muhammad, kena cakap Nabi Muhammad lah. Bila kita tanya kepada dia, tuan, saya ustaz, saya ingin berceramah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our prophet, boleh atau tidak saya nak cerita seluruh pasal Nabi Muhammad walaupun kamu berada di sini? Dia akan jawab, yes, kami nak tahu siapa Nabi kamu. Dia nak tahu. Yang malas mai kuliah ni kita, dia rajin mai kuliah. Saya terpatah balik cerita Yahudi ni. Dia keluar, dia tanya Pakistan, kenapa kamu berdehem? Pakistan ni cerita detail. Nabi kami ni pernah sekali lalu di satu kubur, dia mendengar dalam kubur tersebut ada orang diazab. Kemudian Nabi cerita azab yang menimpa ke atas orang itu adalah kerana dia tak jaga tentang cara dia beristinja. Jadi cara-cara aku ni nak beristinja ni, aku bila kencing aku berdehem supaya keluar habis. Yahudi tu kata, takkan Nabi Muhammad cerita bab ni? Takkan Nabi Muhammad cerita sebesar ini yang dibincangkan? Cerita tentang dalam toilet. Nabi Muhammad ajar dalam toilet. Abu Bakar As-Siddiq ajar para sahabat tutup kepala masuk toilet. Ini athar Abu Bakar As-Siddiq.
Tuan-tuan, pemimpin yang besar ajar mereka dalam toilet. Tuan-tuan bayangkan Najib Tun Razak dalam pembentangan bajet 2012. Tuan-tuan, kita nak cerita sikit, saya selit, dia kata. Saya nak selit tuan-tuan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kalau boleh tu tuan-tuan, kencing tu berdehem. Pelik tak? Tuan-tuan, kalau boleh tu jagalah bulu ketiak jangan duk simpan panjang sangat, hari Jumaat potong. Pelik tak? Kita kata apa duk cerita mak bulu ketiak. Nabi SAW, Pakistan tu cerita, Nabi cerita daripada kecil sehingga besar urusan. Nabi cerita, dia kata bagi tahu ke aku cerita semua apa yang Nabi cerita. Lalu dia kata kalau aku nak cerita habis tak sempat. Baik, aku cerita paling simple. Kamu tengok diri kamu daripada atas hingga ke bawah, semua Nabi cerita. Rambut Nabi cerita. Ada hadis Nabi tentang tak boleh cukur qaza. Tak boleh cukur separuh, tinggal separuh. Ada tak Nabi cerita? Ada. Ada tak Nabi sebut? Ada. Kita tengok apa lagi? Dahi. Ada. Min atharis sujud. Tanda orang sujud. Ada, nampak contoh. Kening, ada tak kening? Ada, Nabi sebut kening. Orang perempuan jangan cukur kening. Jangan cukur kening. Jaga elok-elok. Imam Malik rahimahullah kata boleh cukur kening dengan syarat kening itu bercantum dengan sekben. Boleh ke? Apa maksud dia? Kalau pelik, orang tengok orang nampak pelik. Bukan nak kata tuan, kadang-kadang perempuan lah mak andam. Buka contoh, bawa cerita sikit lah. Mak andam, dia biasa, dia nak main macam-macam, tak boleh nak elak. Mak tak mau dah. Bapak pergi kuliah, mak pun pergi kuliah, cakap betul-betul dah, anak pun tak mau. Mak andam tu yang kata mau, aku mau. Takut aku punya performance nanti orang nampak tak berapa nak cantik. Banyak tuan-tuan. Jangan kata ada orang guna nama kita, Ustaz Ashraf tak bagi, dia kata. Mak andam tu jawab apa kat dia? Ustaz tak ustaz. Tuan-tuan, ustaz tak ustaz, tak apa, setahun sekali, nanti tak mau cukup sampai bila-bila pun tak apa. Contoh rambut, bulu kening Nabi cerita tak? Nabi cerita tentang bulu kening. Mata Nabi cerita, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, hendaklah kamu tunduk pandangan kamu. Air mata pun Nabi cerita, air mata yang mengalir kerana takutkan Allah, diharamkan neraka baginya, Nabi cerita. Hidung pun Nabi cerita, Nabi seorang yang wangi, Nabi suka kepada minyak atar. Nabi kalau lalu satu lorong, orang tengok Nabi dah tak ada, orang lalu lorong tu orang bau, Nabi lalu lorong ni, ini kasturi Nabi SAW, orang kenal. Nabi bagi tahu wanita jangan memakai wangi-wangian, Nabi cerita. Hidung pun Nabi cerita, misai pun Nabi cerita, lihyah pun Nabi cerita, janggut pun Nabi cerita. Apa lagi? Mulut Nabi cerita, lidah, jaga lidah kamu pun Nabi cerita. Gigi Nabi cerita, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak. Sugi Nabi cerita. Apa lagi tuan-tuan? Bulu ketiak saya kata tadi pun Nabi cerita. Hendaklah kamu, sebab tu ulama dia bincang tuan-tuan. Ada perbincangan tentang 5 perkara yang asas bagi seorang mukmin. Gunting, maaf tak? Cabut bulu ketiak. Ni hadis ni fiqah. Saya sebut tak apa nah. Ya, segan pula tak apalah. Cabut bulu ketiak, cukur bulu ari-ari. Ni bahasa Indonesia. Ya. Cabut bulu ketiak, cukur bulu ari-ari. Benda ni macam sunnah, tetapi ulama bincang tentang hadis ni. Pasal apa Nabi sebut 2 perkataan yang berbeza? Yang ni cabut, yang ni cukur. Imam Syafi'i kata kalau bulu ketiak yang lebih sunnah cabut,
Yang lebih sunnah cabut. Tetapi Imam Syafi'i kata, aku sakit, aku sendiri tak boleh kontrol, aku cukur. Lebih sunnah cabut. Bulu hari-hari pun Nabi bagi tahu cukur. Memanglah tak ada orang cabut kan. Tapi cerita dia, Nabi cerita benda ni walaupun benda ni dianggap kecil oleh kita. Inilah seorang Rasul yang dia datang kepada kita. Dia nak bawa semua kisah yang dia datang kepada kita. Manusia tidak boleh kata itu Nabi, aku orang biasa. Itu Nabi, aku orang biasa. Nabi SAW datang. Nabi ni tuan-tuan, Mustafa As-Sibai, dia cerita kepada kita, Nabi Muhammad SAW ni, dia bawa kempen kepada orang, innama ana bashar, sesungguhnya aku ini adalah manusia macam kamu. Imam Syekh Mustafa As-Sibai kata, Nabi ni dia ada mukjizat Nabi, tetapi Nabi jarang berdakwah dengan mukjizat Nabi. Jarang. Nabi pernah belah bulan. Nabi belah bulan, sahabat Nabi semua nampak Nabi belah bulan. Tapi tak ada dalam peristiwa 2-3 bulan kemudian Nabi pergi jumpa orang semua. Nabi kata, mailah masuk Islam ramai-ramai. Bulan lepas aku dah belah bulan, tak percaya hampa pergi tanya dekat orang semua. Ramai orang tengok. Nabi tak guna modal tu. Air pernah mengalir daripada tangan Nabi. Nabi celup dalam air, Nabi angkat, air mengalir daripada tangan Nabi. Ribuan sahabat Nabi ambil wuduk daripada tangan Nabi. Tapi Nabi tak pernah 2-3 minggu depan Nabi kata, mailah masuk Islam, tak percaya lagi ke? Bulan lepas tu air mengalir daripada jari aku, ramai orang tengok, tak percaya lagi aku Nabi. Nabi dia tidak bawa kempen dakwah Nabi ke arah sifat kemalaikatan Nabi. Dia bukan macam agama lain yang mendakwa nabinya anak Tuhan, Siddhartha Gautama boleh bertapa berapa lama. Dia tidak begitu. Tetapi Nabi membawa dakwah akhlak, Nabi membawa dakwah ayatul Quran, membawa hujjah kepada umat. Akhirnya ramai orang masuk Islam kerana hujjah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu manusia yang kita akan cerita setiap hari kepada diri kita dan juga kepada anak kita sendiri. Cerita kepada anak kita, kepada isteri kita yang tak datang, yang datang cerita kepada semua orang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi datang, Nabi membawa rahmat, Nabi datang, Nabi membebaskan, melepaskan, mendatangkan kasih sayang semua orang rasa. Nabi datang, kita nak cerita sayang kita kepada Nabi. Sebelum kita cerita sayang kita pada Nabi, tuan-tuan, Nabi punya kasih sayang kita kena tahu dahulu. Nabi masuk kota Mekah. Masuk Mekah, ketika itu Nabi SAW berada di hadapannya orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ada dekat. Sahabat Nabi ada keliling. Sahabat kata, ya Rasulullah, engkau ingat tak lagi siapa di hadapan kau? Nabi kata, aku ingat. Engkau ingat tak lagi siapa yang bunuh sahabat Nabi? Nabi kata, ingat. Engkau ingat tak lagi siapa yang bunuh orang sekian-sekian? Nabi kata, ada depan ni. Siapa yang bunuh orang sekian-sekian? Nabi kata, ada depan ni. Ada depan Nabi. Orang kafir waktu tu terketak kaki. Ketak lagi tuan-tuan. Sebab kalau Nabi kata, baik, hari ini kita akan lakukan qisas, kita akan bunuh balas balik. Macam mana orang buat dekat kita, kita bunuh balas balik. Kalau Nabi kata begitu, nescaya para sahabat akan anggap ianya wajib. Tiba-tiba Nabi naik di atas tempat yang tinggi. Nabi kata, ana rahmatun muhdatun, idhabu fa antum tulaqa. Aku ni rahmat yang Allah hadiahkan, pergilah kamu. Kamu semua dibebaskan. Tuan-tuan, ada orang jatuh rebak, bangun dan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kami menjadi Rasul, nescaya kami tidak akan maafkan orang yang membunuh adik-beradik Nabi. Kami tidak akan memaafkan orang yang membunuh sahabat Nabi. Tetapi mereka terkejut. Nabi mengamalkan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nabi mengampunkan dosa umat. Kita buat perbandingan, itu orang kafir Nabi ampunkan. Ramai berbondong-bondong orang masuk Islam dengan kasih sayang Nabi. Bagaikan
angin yang tiup, pohon yang jatuh, gugur daun pada musim kering. Begitulah orang jatuh ramai-ramai masuk ke dalam agama Islam kerana rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad dengan orang kafir. Nabi Muhammad dengan orang munafik pun Nabi pernah cerita. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, bapa munafik, pernah fitnah Aisyah, pernah sebut betapa hinanya. Maaf, kita tak boleh guna, saya tak tergamak untuk guna perkataan yang dicerca terhadap Aisyah, termasuklah yang disebut oleh Syiah, menghina isteri Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat belakang Nabi. Nabi tahu dia munafik. Habis solat dia berkumpul dekat belakang, dia mengumpat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang munafik. Orang munafik Allah cerita dalam Al-Quran. Turun Imam Ibn Kathir kata surah Munafiqun ada cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin minhum humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Orang munafik Allah gambarkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tuan-tuan. Dia munafik, badannya smart. Kalau kamu tengok tubuh badannya, kamu rasa macam kemah orang ni, smart, hebat. Kamu takjub dengan orang munafik ni. Allah nak cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim, bila dia sebut, dia cakap, orang dengar, kata dia. Orang munafik, sedapnya dia cakap, betul ikut, bagusnya dia. Orang munafik, ka'annahum khushubun musannadah, seperti mana kayu api yang tersandar. Ada orang ulama kata boleh jadi kayu api itu dia untuk buat makanan untuk kita, boleh jadi dia bakar rumah kita. Kita tak tahu munafik itu siapa. Yahsabuna kulla sayhatin minhum humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Orang munafik, tuan-tuan, kita cek diri kita, adakah sama ataupun tidak dengan orang munafik. Bila mana Nabi SAW Allah turunkan Al-Quran, kata orang munafik tu dia ni, dia rasa setiap orang yang berbual tu macam duk kata dekat dia. Dia duduk kat situ, dia nampak orang tengah sembang, dia kata orang tu duk kata kat aku kot. Sebab hidupnya berpura-pura. Dia tak pernah betul dengan orang, dia tipu orang. Jadi bila dia nampak orang tengah sembang, dia kata kat aku ke. Itu sifat munafik. Cerita Abdullah bin Ubay bin Salul, bila mana dia meninggal dunia, anak dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayahku, tolong kalau boleh ringankan azab untuk ayahku. Cerita Nabi sayang kepada orang ni, tuan-tuan. Walaupun dia pernah fitnah isteri Nabi, dia pernah mengumpat Nabi SAW. Nabi kata, kalau aku boleh buka baju aku dan baju aku boleh ringankan azab Abdullah bin Ubay bin Salul, aku buka baju aku balut badan dia. Sampai macam tu Nabi sayang. Apatah lagi orang mukmin. Itu sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat Nabi cukup sayang dengan Nabi, cukup cinta dengan Nabi. Sahabat Nabi cukup cinta dengan Nabi. Bila mana Nabi wafat, mereka tak boleh kontrol. Nabi tak suka niyahah, Nabi tak suka kematian dengan meracau. Tapi bila mana Nabi wafat, berapa ramai sahabat Nabi menggugurkan air mata mereka. Nabi waktu hidup, kami senang kami jumpa Nabi, kami kaya kami jumpa Nabi, kami miskin kami jumpa Nabi, kami ada 2 biji 3 biji roti kami jumpa Nabi, kami ada tamar kami jumpa Nabi, kami tengah ada problem jumpa Nabi, ada problem keluarga jumpa Nabi, semua jumpa Nabi. Nabi sudah wafat, kami nak jumpa siapa lagi lepas ni? Mana mereka tak menangis dengan pemergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka makan, mereka tanya Nabi 3 hari tak pernah makan kenyang berturut-turut. Nabi tak pernah makan roti yang pernah dilembutkan. Tuan-tuan, kita makan nasi Arab pun kita terasa, ustaz bukan tak makan, makan. Sekali lepas program makan lagi. Ada makan? Ada makan lah, tak apalah. Tapi nak cerita sahabat Nabi, dia tengok Nabi.
Abu Bakar dan Umar keluar daripada rumah sebab tak ada makanan, sembang dekat luar rumah, sembang. Umar duduk, Abu Bakar datang. Umar tanya, pasal apa keluar rumah? Dia tak cerita, last sekali bagi tahu rumah tak ada makanan saja, nak bagi lupa kata rumah tak ada makanan, main sembang kat luar. Kita rumah ada makan, pergi makan kedai kopi, terbalik dia tak ada makanan. Tiba-tiba Nabi datang. Nabi tanya, kenapa duk lepak kat luar? Mereka ceritalah, rumah tak ada makan, kami nak bagi lupa kami punya perasaan tentang lapar tu. Oh, Nabi gelak, Nabi senyum dia. Mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa datang sini? Nabi jawab, aku pun sama. Macam mana mereka tak tahu Nabi sayang mereka? Nabi boleh memilih kekayaan. Hendak diberikan emas di belah tangan kiri, gunung ganang sebesar gunung ganang, Nabi tolak. Setengah ulama akan tanya, kenapa Nabi tidak memilih kekayaan? Takut-takut orang miskin akan kata, orang miskin dia tak beriman, akhir zaman dia kata, kami miskin, Nabi tak apalah kaya. Takut jawab macam tu. Nabi tak apalah kaya, biar kami miskin, kami tak boleh. Tak ada. Miskin pun tak boleh jawab macam tu, apatah lagi orang kaya dia tak boleh jawab dia tidak mampu beriman kepada Allah. Itu cara hidup Nabi SAW. Sebab tu para sahabat, tuan-tuan, saya nak cerita, kita pergi ke Madinah. Kita pergi ke Madinah, kita nak ambil roh orang yang sayang kepada Nabi SAW. Turun di bumi Madinah, kita ada buat ziarah. Salah satu ziarahnya lain daripada makam Nabi SAW. Kita teringat Imam Malik kadang-kadang dia jarang pakai kasut sebab dia hormat tu Nabi Muhammad SAW. Imam Malik jarang naik kenderaan sebab apa? Dia hormat makam Nabi SAW. Imam Malik satu-satu imam yang tak keluar daripada bumi Madinah sebab dia respect kepada Nabi SAW. Tak apa, itu makam Nabi. Kita cerita, tuan-tuan, kita turun perkuburan Uhud, tuan-tuan. Ajarilah anak-anak kita, cucu-cucu kita, isteri dan juga suami kita tentang siapa yang mencintai para sahabat itu, bagaimana kehidupan mereka. Kalau tuan-tuan faham siapa yang berada di perkuburan Uhud itu, tuan-tuan sampai di bumi Madinah, tuan-tuan tengok bukit Uhud warna merah, belum sampai di perkuburan Uhud, tuan-tuan, air mata kita deras mengalir kalau kita kenal siapa yang berada di perkuburan Uhud. Sebelum detik akhir Nabi wafat, Nabi pernah duduk di hadapan perkuburan Uhud. Nabi pernah menangis deras, basah janggut Nabi. Nabi kata, tak lama lagi aku akan menyusul kemudian bertemu dengan kamu wahai syuhada Uhud. Sahabat Nabi menangis. Sahabat Nabi kata, Nabi nak meninggalkan kita. Kita pergi turun daripada bas, tuan-tuan, turun pada bas, belum sempat Muzawir, Mutawi ke Muzawir tu nak cerita dekat kita siapa yang berada di hadapan ini. Ada kata 70 orang dan bahkan lebih. Belum turun, tuan-tuan, kita tengok perkuburan, tak boleh nak cerita. Hak kita nak cerita dekat orang, tapi kita tak boleh cerita, kita dah menangis. Sebab kita kenal mereka itu siapa. Kita kenal mereka. Itu Uhud. Kita turun, saya dan tim yang tak boleh kontrol, yang tak boleh kontrol, kita tak boleh kontrol, tuan. Bila kita baca, duk ceramah, duk cerita dekat orang tentang orang ini, satu masa kita nak pergi hampir dengan makamnya. Salah satunya di Mu'tah, Jordan, tempat peperangan yang mana masyhur kisah panglima-panglima general Islam, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah. Kita duk ceramah ke orang, kita duk teringat, kita nak mai sini, turun daripada bas ini. Di sinilah makam Zaid bin Harithah. Tuan, Zaid bin Harithah, 3 orang. Zaid bin Harithah maula Nabi SAW. Kalau kita ikut daripada zaman awal Islam, Zaid bin Harithah yang ikut Nabi Muhammad pergi ke Taif, yang mana orang baling batu dekat Nabi, kan? Kisah yang masyhur. Orang baling batu, sepatu Nabi berdarah. Orang yang jadi benteng Nabi, Zaid bin Harithah. Dia jadi benteng, perisai. Orang baling batu, dia tahan badan.
Sehingga riwayat kata dia balik ke bumi Mekah. Orang tanya, Zaid, berapa biji batu kena kepala engkau? Zaid jawab, aku sendiri tak tahu berapa biji batu kena kepala aku. Sampai macam tu jawab, seronok. Sebab menunjukkan cinta kepada Nabi. Zaid dilantik, Nabi ni dia gunting bendera Nabi. Bendera Nabi SAW. Diguntingnya bendera, panji Islam. Baik, aku isytiharkan panglima pertama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid gugur syahid, diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far syahid diganti oleh Abdullah bin Rawah. Nabi gunting, Nabi bagi kepada mereka. Orang Yahudi sebelah tu, orang Yahudi tu kata, dia dengar Nabi isytihar, dia kata, tiga orang tu akan syahid. Orang Yahudi ni dia percaya kata-kata Nabi, tapi mereka ni dia kaki belit sikit. Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa. Pilih tiga orang ni berperang sampai Zaid bin Harithah gugur syahid. Zaid bin Harithah, bendera Nabi jatuh, lalu disambar oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kita ringkaskan cerita kisah peperangan Mu'tah, menyayat hati. Ja'far bin Abi Thalib ambil bendera yang dipegang oleh Zaid bin Harithah. Ini bendera Nabi SAW. Nabi pun kami sayang, apatah lagi bendera Nabi pun lagi kami sayang. Semuanya pasal Nabi, semua sayang. Mana ada orang pernah simpan peluh Nabi? Mana ada orang pimpinan orang simpan peluhnya? Ada riwayat Nabi, ada orang sahabat Nabi simpan peluh Nabi SAW. Dia kata peluh Nabi bau harum kasturi. Simpan rambut Nabi, simpan. Nabi potong kain, Nabi bagi bendera. Ja'far pegang bendera tangan kanan, orang tetak bendera tangan kanan, jatuh bendera, jatuh tangan. Dia turun daripada kenderaan. Tuan, saya nak tanya abang kita, bendera jatuh, tangan jatuh, nak angkat bendera dulu ke tangan dulu? Tangan nak SMS, pegang kamera lagi. Inilah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Diturun dan diambil bendera, dia lupa tentang tangannya. Dipegang bendera tangan sebelah ni, orang potong tangan sebelah ni. Kepit tangan celah ketiak, orang potong tangan dia. Kepit celah ni, orang potong. Terbelah, last sekali orang belah daripada belakang, jatuh. Macam-macam riwayat. Ada kata kesan peninggalan dia, ada 90, ada kata 60 kesan tikaman. Maksudnya hampir berpuluh kali dia tahan kerana hendak mempertahankan bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh bendera, dia gugur syahidnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tangan dua-dua tak ada. Nabi kata Ja'far at-Tayyar. Kedua-dua tangannya digantikan dengan sayap daripada sayap burung daripada syurga berwarna hijau, naik masuk dalam syurga Allah. Orang masuk, orang mati syahid masuk syurga direct. Digantikan Abdullah bin Rawahah. Lapar tuan-tuan, makan daging. Makan daging ni, makan daging. Orang beritahu, Abdullah, Ja'far bin Abi Thalib sudah gugur syahid. Engkau ni, kenapa engkau ni duduk kat sini lagi? Engkau kena ganti. Ja'far bin Abi Thalib dah gugur syahid. Abdullah makan daging, lapar tuan-tuan. Lapar tak makan. Dia makan, dia baca syair untuk diri dia. Dia kata, wahai Abdullah, Ja'far bin Abi Thalib sudah pun masuk syurga. Hang nak makan lagi. Dia muntahkan makanannya. Dia pergi perang dan dia gugur syahid. Tiga orang ni gugur syahid tuan-tuan. Peristiwa kita turun di bumi Mu'tah tuan-tuan. Sampai kita lihat mereka, kita lihat makam mereka, kita tahu kisah mereka, kita tahu pengorbanan mereka. Lalu kita tengok makam tuan-tuan. Di atas makam itu ayat Al-Quran itu sebut tepat dengan orang penghuni makam. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ayat Quran tu tepat dengan orang dalam kubur, kena dengan dia. Sesungguhnya Allah membeli mereka dengan syurga. Allah bagi syurga, mereka bayar syurga itu dengan nyawa mereka, dengan harta mereka, semua mereka bagi. Kita kata ayat ni memang kena ke orang bawah ni. Kita buat bandingan, ya Allah,
iman aku dan iman di dalam hati mereka. Aku ni debu pun tidak layak untuk berada di tapak kaki para sahabat radhiyallahu anhu. Betapa cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita nak ambil roh sahabat Nabi, supaya roh sahabat Nabi masuk dan kita mencintai Nabi sebegitu rupa. Sayang kepada Nabi ni bukan kata sayang saja. Sayang kepada Nabi, nak buat benda jahat pun kita fikir, ish, tak respect ke aku kat Nabi. Seorang syekh kata, cukuplah seseorang itu dia tidak hormat, tak respect kat Nabi bila kalimah yang disebut di corong-corong masjid, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia buat tak tahu dekat nama yang disebut. Allahu Akbar. Bila dilaungkan azan, orang tak datang, kata syekh, seolah-olah dia tak respect dengan nama yang disebut. Hari ni kita nak pupuk sayang kepada Nabi, bukan sekadar cakap, bukan sekadar sebut, tetapi dengan mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta dekat Nabi ni ada orang cinta yang tak ikut, ada. Abi Talib pun cinta, tapi penghujung hidupnya bagaimana? Ada orang ikut tapi tak cinta, ada. Abdullah bin Ubay ikut tapi tak sayang Nabi. Dua-dua kena ada, ikut dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanda ikut itu adalah merupakan di atas kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tengok pukul 9 dah. Tuan, insya-Allah kisah-kisah tentang Nabi ini akan datang sepanjang bulan Rabiul Awal. Kita akan bawa, sebab kita nak sayang dekat dia, kita kena cerita. Budak muda selalu tanya, ustaz, soalan tak payah tanya ke ustaz lah, tanya ke orang lain lah kan, macam mana saya ingin melupakan si dia. Dan masalah budak-budak tanya, cara lupakan orang, jangan berfikir, sebut, kenal tentang dia. Jangan sebut namanya langsung. Cara untuk ingat dia, sebut, fikir, ikut, selalu sebut akan sayang. Sama macam orang yang selalu sebut tentang dirinya, aku boleh macam ni, aku boleh macam ni, aku boleh buat begini. Yang masuk dalam dirinya adalah kebolehannya. Tetapi apabila orang selalu sebut tentang Allah beri macam ni, Allah boleh buat begini, Allah, yang masuk adalah kebesaran Allah, yang kecilnya makhluk ni kecil. Tetapi selalu sebut diri bagus, besar diri banyak, Allah terkecil dia baginya. Sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak selawat ke atas Nabi all time, sepanjang zaman. Selawat. Tuan-tuan, kalau kita selawat tuan-tuan pagi, petang, siang, malam pun kita belum tentu boleh balas jasa Nabi. Walaupun satu titik peluh Nabi Muhammad pun tak boleh balas. Tapi kita nak juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada malam ni Ustaz nak cukup sudah. Kan nak buka soalan tak? Biasa Ustaz buka soalan ke? Saya ikut Ustaz dia. Ya. Terserah. Macam mana Tuan Mengursi buka soalan? Kalau ada soalan bolehlah. Kalau tak ada soalan lagi bagus. Selamat saya. Kita ni kita tak pandai, kita pergi tanya Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya puji dia. Selalu kita duk pergi mengaji talaqi dengan dia, ada hari-hari kita pergi. Tanya, doktor, nasihatilah saya. Dia ni duk kata, tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Kita duk nasihatilah saya. Dia duduk diam, baiklah dia kata. Kita hak ustaz ni kan, kalau boleh elakkan fatwa, saya kena tu tersandak. Elakkan fatwa, kita lebihkan kepada targhib wa tarhib.
Sebab yang cakap tu ahli majlis fatwa. Dia kata elakkan memberi hukum, fatwa, memberi hukum kepada orang. Banyakkan targhib wa tarhib, amaran Allah, larangan Allah, dan suruhan Allah, galakan Allah. Yang cakap tu ahli majlis fatwa pun nasihat macam tu kat kita. Kalau kat orang lain mungkin nasihat lain, kat Ustaz Said Nur Syah mungkin dia nasihat lain, kan? Kena berani sikit ke Ustaz, nak tambah ke apa ke, kan? Nasihat lain-lain kat kita sebab mungkin kena dengan kita. Dia tahu kita duk pi cakap kadang-kadang buat hukum, walaupun dia tak pernah ikut kuliah kita, tetapi alim ulama ni kadang-kadang dia tahu apa yang kita sebut. Lebih baik saya tutup majlis kita pada malam ini. Lebih selamat. Ada ustaz, para asatizah yang lebih baik untuk kita tanya soalan. Dan kalau orang tanya soalan pun saya tak marah pun, saya tak suruh dia duduk listen ada ya. Silakan, tafadhal masykur. Saya mohon maaflah anda berlaku terkasar bahasa ataupun terkurang tak kena. Semoga Allah merahmati pertemuan kita pada malam ini. Allah beri ganjaran, Allah lipatkan gandaan pahala. Allah beri kepada kita cahaya sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikanlah mesej ini kepada seluruh alam, kepada seluruh makhluk. Kalau sayang dekat Nabi, cerita dekat kucing pun tak salah. Sayang dekat Nabi ni, cerita dekat pokok bunga kat rumah pun tak salah. Ya, pokok bunga, aku sayang dekat Nabi aku. Jangan risau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak risau, jangan risau. Unta pun pernah menangis tengok Nabi, mengadu dengan Nabi sebab tuan dia tak bagi makan dengan baik. Nabi tanya, "Ma sahibu hadzal jamal?" Siapa tuan unta ni? Nabi tak izinkan korban dia sehingga dia mati sendiri. Unta menangis mengadu dekat Nabi. Pohon tamar menangis, mukjizat Nabi dalam masjid. Nabi naik atas mimbar, pohon tamar. Hadis ni mutawatir, para sahabat dengar menangis. Pohon tamar pun kata, "Ya Rasulullah, aku rindu bila engkau ubah kedudukan mimbar. Lepas ni engkau tidak sandar lagi tubuh engkau padaku." Pokok pun rasa rahmat Nabi, binatang rasa rahmat Nabi. Tak salah punya sayang dekat Nabi. Nak cerita dekat kucing kat rumah pasal Nabi Muhammad pun tak salah. Apatah lagi kepada makhluk Allah, apatah lagi kepada orang yang menafas di atas muka bumi ini. Wajib untuk kita cerita kepada dia tentang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu saya akhiri majlis kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.